2, 3, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda rabbil alamin, hamdan sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wasallam. Hamda rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ma ni'amah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita ini berada dalam bulan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak, bulan yang digandakan segala pahala amal kita, bulan yang diberikan keampunan, bulan yang dibebaskan begitu ramai manusia-manusia yang sudah sepatutnya masuk ke neraka, bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana Allah meletakkan malam Lailatul Qadar yang sangat baik dan lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam pengajian ilmu, iaitu pada kitab Al-Hikam dan kitab Tauhid. Kitab Hikam yang telah mana kita telah sampai pada muka surat 231. Mana kita masih lagi membicarakan matan yang ke-38 yang berjudul Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pemurah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatih. Matan yang berbunyi la tata'adda niyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al-amalu. Artinya la tata'adda itu jangan anda lampaui niyata himmatika, niat himmahmu, ini niat maksudmu, ila ghairihi, kepada selainnya selainnya Allah. Kita berhenti situ dulu. Maknanya nasihat daripada Tuan Matan ini, kerana selaku manusia kita sentiasa ada maksud dan matlub, tujuan dan hajat yang kita nak capai. Tujuan dan hajat yang kita nak capai dalam hidup dan kehidupan ini. Maka manusia itu terbahagilah ia kepada dua. Satu, dalam mencapai matlamat atau keinginan-keinginan yang dihajatinya itu maka dia merasai dia boleh mencapainya dengan dirinya sendiri ataupun dengan pertolongan perantaraan orang lain. Ini satu bentuk manusia. Ada juga manusia yang menyadari tentang hakikat
sebenar-benar siapa yang memberi, siapa yang menggerakkan segala sesuatu, maka dia meninggalkan pergantungan hatinya itu daripada makhluk, sama ada dirinya sendiri ataupun makhluk-makhluk yang lain, dan dia terus bergantung kepada Tuhan Al-Khaliq, pencipta segala sesuatu. Nah, inilah matan yang menasihatkan kita ini selaku orang beriman, jangan anda lampaui dan jangan anda biarkan niat himmatika tu makna semangat kita yang meluap-luap nak mendapat sesuatu itu kepada yang lain selain daripada Allah. Jangan bergantung kat mereka. Jangan kamu rasakan mereka tu lebih layak menyampaikan hajat-hajatmu. Kenapa? Baru kita beri matan seterusnya. Fal karimu la tatakhattahul amalu. Kerana Al-Karim, nama Allah tu, Tuhan yang Maha Pemurah, la tatakhattahu, tidak boleh melangkahi akan dirinya oleh segala cita-cita, kehendak-kehendak yang lain. Maka dalam matan ini disebut nama Allah sebagai Al-Karim, dan telah pun dijelaskan pada pengajian yang lepas, ya, apa makna Al-Karim, Tuhan yang Maha Pemurah. Kerana dalam nama-nama Allah Asma'ul Husna, Tuhan yang Pemurah ni dia ada banyak nama-nama, tapi dari sudut yang berbeza-beza. Ada nama Allah Al-Jawad, Tuhan yang baik, Tuhan yang memberi. Al-Manan, Tuhan yang mengurniakan. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Karim, juga Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Memberi. Nah, kenapa dalam matan ini disebut Al-Karim? Ya Karim antal Karim. Kerana Al-Karim ini menceritakan sifat Tuhan yang apabila dia memberi, nescaya dia menambah. Tuhan ni sifat dia, bila dia beri, kita minta sikit, dia bagi lebih daripada tu. Lebih pada apa kita nak. Idza a'ta zada. Bila dia bagi, dia akan tambah lebih lagi. Yang kedua, la yubali man u'tiya. Al-Karim juga menceritakan sifat Tuhan, bila dia bagi, dia tak kisah siapa dia. Dia tak kisah siapa orang tu. Adakah orang itu orang yang menyembah dirinya atau tak sembah diri dia. Al-Karim, pemurah, yang sangat pemurah. Itu makna Al-Karim. Yang ketiga, Al-Karim juga menceritakan sifat Tuhan ni, belum minta dah bagi. Baru dah mati, baru niat dah bagilah. Allah. Jadi ada tak manusia, makhluknya ni, yang boleh challenge diri Tuhan yang bernama Al-Karim ni? Manusia ni bila kita minta, mula-mula dia bagi. Kita minta banyak kali dia marah. Idza sa'ala ghadaba. Manusia ni, kalau kita terlalu banyak menzahirkan keinginan kita, maka nanti kita akan dipergunakan. Nampak kelemahan kita ni. Nampak sangat kita ni orang yang tak ada harga diri, selalu meminta-minta. Tapi kalau Allah lagi diminta lagi suka. Itu Al-Karim. Lepas tu manusia ni pula kalau kita minta kali, dia tengok dulu kita. Nak kalau ahli politik, tengok. Sokong mana ni? Tak sokong aku tak bagi. Kalau sokong nak ambil gambar. Tapi Allah Ta'ala Al-Karim ni la yubali man a'ta. Dia tak kisah siapa yang dia bagi. Kau parti apa ke? Kau orang apa ke? Kau cacat ke? Kau tak ada guna ke? Tetap dia bagi. Itu Al-Karim. Sehingga Allah menceritakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Hei manusia, bukan kata hei orang Islam, hei orang beriman, hei manusia. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka, apakah gharra mana gurur? Kenapa engkau ni tertipu daya dengan nikmat Tuhanmu,
yang bernama Al-Karim. Rabbikal Karim. Tuhan Al-Karim. Sebab Al-Karim ni kita tak minta lagi, dia bagi dah. Kita minta sikit, dia tambah lagi. Lepas tu dia tak peduli siapa kita ni. Ini makna Al-Karim. Bukan Al-Jawad, bukan Ar-Rahman, bukan. Al-Karim. Jadi kalau begitu, fal-karimu la tatakhattahul amal. Maka Tuhan yang bernama Al-Karim itu, tidak ada manusia, tak ada makhluk yang boleh melangkahi dirinya apabila seorang itu mengadukan cita-cita atau kendak-kendaknya. Nampak faham mata ni? Nampak tak kaitan dua ayat mata ni? Ayat pertama, jangan kau lampaukan niat hemahmu kepada selain Allah. Sebab apa? Kenapa begitu nasihat daripada Tuan Syarih ini? Kerana fal karimu la tatakhattahul amal. La tatakhatta tu makna tak ada khotak tu makna langkah, melangkaui. Tak ada orang boleh langkau Tuhan. Soal memberi, Tuhan champion. Allah ni terlebih, dan dia telah mentajalikan sifat Al-Karim dia itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Karim. Nabi kita juga ada sifat Al-Karim, tapi tak macam Al-Karim Allah. Al-Karim Nabi itu, terutama dalam bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu karihil mursalah, terselah Allah mentajalikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila bulan Ramadan dia bagi. Apa dalam poket dia semua dia keluar. Habis dia sekah. Dan pribadi Nabi SAW tu mementingkan umatnya lebih pada dirinya sendiri. Itulah semulia-mulia insan. Tapi apa yang terjadi di saat Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi SAW pada satu hari, Allah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, Muhammad, inni alimtu annaka tuhibbu ummatak. Aku tahu engkau ni sangat sayang dengan umat kau. Jadi mulai hari ni aku nak serahkan segala urusan umat kau ni pada diri kau. Engkaulah anta mudabbir li ummati. Kau uruskanlah umat kau sendiri. Kau uruskanlah umat kau sendiri. Siapa kau rasa layak masuk syurga, siapa kau rasa layak masuk neraka. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, engkaulah yang lebih layak daripada aku untuk menguruskan umatku ni. Di annaka arhamur rahimi, sebab engkau ni lebih penyayang daripada segala yang penyayang. Wa anni makhlukun, aku makhluk. Wa kullu makhlukin mutaghayyir, setiap makhluk berubah-ubah. Aku takut aku berubah. Mungkin hari ni aku pemurah, besok aku tak tahu pemurah macam mana. Tapi engkau ya Allah arhamur rahimin. Antakana ala makanan, kau takkan pernah berubah, kau akan sentiasa macam tu. Kalau kau pemurah, itulah sifat kau, pemurah selalu. Maka kau lah lebih baik bertakbir daripada dia aku. Allahu Akbar. Tengok Nabi. Betul Allah Ta'ala kata apa? Ya Muhammad, dikarenakan kau percaya kepada aku, maka aku akan uruskan umat kau ni sebaik-baiknya. Allah. Maka itulah dia nama Al-Karim, Tuhan yang memberi. Dapat tuan? Maka kita sambung pengajian kita pada pagi ini setelah kita faham matan itu. Dan nombor dua kan, qala musannif rahimahullahu ta'ala, kita tidak boleh memohon atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dasarnya meminta itu bertentangan dengan ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud tu? Bukan tak boleh minta langsung. Takkanlah tak boleh minta tolong langsung. Wah, kacau kalau tak boleh langsung minta tolong. Kan makhluk tak boleh minta tolong langsung. Tapi tak boleh minta tolong sekira-kira minta tolong itu mengganggu ubudiyah, kehambaan. Minta tolong yang sampai hilang kehambaan itu yang tak boleh. Minta tolong tapi dalam minta tolong tu masih ada ubudiyah, tak ada masalah. Harus. Apa maksud dia tu? Maksudnya kita minta bantuan kepada selain Allah ialah kita iktimad, kita berpegang pada makhluk itu. Ini salah. Ini syirik. Kita minta tolong kat manusia ni sampai tahap
Kita rasa makhluk ni lah yang sebenar-benar membantu aku. Kacau. Kalau makhluk ni tak bagi, makhluk ni salah. Kenapa tidak membantu aku? Kau tinggalkan aku. Kau tak naik. Kenapa jadi begitu? Kenapa marah? Kerana tanpa disedari, pergantungan hati dah beralih. Pergantungan hati beralih kepada makhluk. Yang ini yang ditegur dalam kitab ni. Ini yang salah. Kerana bila hati sudah berpegang makna apa? Memang betul-betul makhluk ni yang bagi aku rezeki. Dia yang bantu aku. Kalau tak ada, dia tak boleh. Yang ini yang bertentangan dengan ubudiyah. Kita bersandar kepada mereka itu. Tegasnya, kalau bukan mereka yang membantu, sungguh kita tidak beroleh bantuan. Mesti dia. Kalau dia tak ada, tak boleh. Sedangkan dalam hati semyang pun, semyang memang sedikit pun. Ni semyang bahasa orang sana, orang Indon. Kalau semyang sini lain makna tu. Sedangkan dalam hati semyang sedikit pun tidak ada hubungan atau sangkut paut perasaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa jadi macam ni? Kerana jahil ia tentang siapakah hakikat pemberi, siapa Al-Karim sebenarnya. Dia tak tahu. Kalaulah hati dia tahu apa Tuhan yang disembah tu, bersifat Al-Karim, tak jadi macam tu. Tapi kerana jahil tentang ketuhanan dan dia menyangka yang dia nampak dengan mata memberi itulah pemberi, jadilah seperti mana yang terjadi ini. Lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut perasaan kita bahawa sesuatu itu berhasilnya kerana si makhluk yang telah membantu kita. Bila jadi macam tu, bila pergantungan hati itu dah melekat pada makhluk itu, padahal tidak. Segi ketuhanan, makhluk itu hanyalah wasilah saja, bukan sebenar. Macam kita tengok air pipe kita buka, keluar air. Lupa kita air pipe ni asal usul dia mana? Asal usul dia daripada sungai, daripada dam tu pula pada sungai. Kalau sungai itu kering, pipe kering lah. Tiba-tiba kita buka pipe, air tak keluar, kita marah kat pipe. Pipe apa ni? Buang-buang duit je aku beli. Kau punya pasal tak keluar air, marah ke pipe. Pada pipe tu tak ada apa pun. Dia hanyalah menyalurkan air saja. Sungai itu dah punca dia. Ni. Tetapi kata dia, apabila kita minta bantuan kepada seseorang, sedangkan kepercayaan kita bahawa yang menggerakkan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, selain dari Tuhan adalah sekadar perantara belaka atau sekadar semata-mata sebab untuk sampai kepada musabbab. Ini yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa para nabi-nabi yang dahulu, di mana Allah menzahirkan pertolongannya itu kadang-kadang tak masuk akal, bertentangan dengan adat. Hatta bukan nabi sekalipun. Peristiwa tahun gajah, di saat Abrahah nak menghancurkan Kaabah, apa kata Abdul Muttalib? Aku datang berjumpa dengan kau, hai Abrahah, bukan nak suruh kau jangan serang Kaabah, sebab Kaabah ni dah ada orang jaga. Aku nak minta 100 ekor unta aku yang kau ambil. Pelik si Abrahah, aku datang nak menghancurkan Kaabah kau, kau sibuk hal unta kau. Unta tu aku punya, aku yang jaga. Kaabah ni ada orang jaga. Kau berani kau serang lah. Lepas tu Allah buat macam mana? Cuba tengok Allah buat. Apa di saat manusia itu bergantung pengharapannya kepada Allah, apa Allah buat? Allah turunkan bala tenteranya yang kita pun tak pernah fikir. Apa dia? Burung ababil, burung ciak kecil tu, burung ababil yang tak pernah dilihat, membawa batu yang tak pernah dilihat. Batu daripada negara kecil je. Campak kena hancur. Sejenis penyakit yang tak boleh nak diterangkan. Serupalah yang berlaku kat kita sekarang ni. Virus corona yang tak nampak di mata,
Benda tak nampak di mata nak lawan dengan benda nampak dengan mata, logik kan? Nak lawan dengan vaksin, nak lawan dengan itu, nak lawan, tak. Benda tak nampak dengan mata, lawan dengan yang tak nampak jugalah. Siapa? Allah. Lupa kita ke Allah. Lupa Tuhan yang Allah Ta'ala ni kuasa menghilangkan penyakit itu dengan apa cara sekalipun. Tak mesti dengan satu cara. Allah yang melindungi itu, yang menghalang itu. Ni sekarang kes dah naik balik dah. Kita pun dah tak larat dah nak jadi SOP. SOP jadi SU, jadi SOP dah. Masing-masing dah tak lalu dah. SOP lagi, masuk penjara lagi. Dek kampung pun tak boleh. Kerana kita percaya pada kaedah. Kaedah ni dah berapa lama? Berapa lama kaedah ni boleh selamat kita? Berapa lama kita boleh lindung diri kita pada benda tak nampak ni? Melainkan kita bergantung pada yang al-ghaib yang tak nampak juga. Al-ghaib bila dia handle, sekelip mata dia boleh cabut. Dia boleh pelihara kita tu. Alhamdulillah setakat ni kami di madrasah ni hari-hari kami berselawat. Hari-hari kita berdoa kepada Allah. Saya suka satu amalan yang diamalkan oleh Masjid Sekamat. Setiap kali saya mengajar, saya dengar dia baca. 3 kali selepas sembahyang dia baca. Dia baca apa? Dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Masya-Allah, saya bila dengar tu, alhamdulillah ada satu masjid yang beramal macam ni. Inilah SOP yang terbaik yang saya pernah dengar. Selain daripada SOP yang biasa ni, tambah satu lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah, Tuhan yang tidak boleh memberi mudarat. La yadurru ma'asmihi, serta namanya oleh sesuatu pun. Fil ardi wala fis sama', baik kat bumi baik kat langit, satu apa tak boleh bagi mudarat. Dialah yang Maha mendengar, dialah yang Maha mengetahui. Kenapa kita tak amal benda-benda macam ni? Simple. Pas sembahyang 3 kali baca. Baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dan sebagainya. Banyak amalan yang lain-lain yang boleh kita baca dengan niat nak bergantung kepada Tuhan Al-Karim itu. Bacalah. Apa saja perantaraan minta tolong pada Allah. Ada? Jadi dia kalau kita minta tolong, tapi apabila kita minta bantuan kepada seseorang, sedangkan kepercayaan kita bahawa yang menggerakkan tu Allah, selain daripada Tuhan sekadar perantara belaka. Faham baik-baik itu. Minta tolong pada Allah, lain daripada Allah tu perantara. Bukan minta tolong pada yang lain, lepas tu suruh Allah setuju dengan apa cara kita minta tolong tu. Dia terbalik tu. Kita sekarang ni minta tolong daripada perantara. Lepas tu suruh Tuhan setuju dengan apa kita minta. Tuhan mesti tolong kita. Masalah virus ni, cara yang kita nak, terbalik kot. Paksa Tuhan, aku nak baik daripada hilang penyakit ni dengan cara aku. Tak ditolong oleh Tuhan ni. Ada pula suruh Tuhan buat macam tu pula. Patut kita minta dengan Tuhan, tolong. Cara macam mana, serah kat Tuhan. Mana yang terbaik, tunjukkan kami. Itu cara betul. Itu baru tauhid. Nampak? Benar kata apa ni? Sebab untuk sampai pada musabab, nak sampai pada musabab, Nabi Musa AS dikejar oleh Firaun sampai di tepi laut. Kapal tak ada, apa tak ada. Macam mana ni? Bani Israel belakang ni nak minta tolong siapa ni? Ya Allah, lepaskanlah kami daripada Firaun yang kejam ini, yang zalim ini. Terbelah laut, tuan-tuan.
laut dibelah. Lepas masuk Firaun, tutup balik. Siapa yang boleh buat ni? Siapa boleh buat macam ni? Kita yakin cerita ni kisah benar, bukan kisah bohong. Malah dalam TV tu, dokumentari, satu dokumentari tu dia buat kajian tentang Bible. Dia tak tengok Quran, tengok Bible pula. Tapi sama ada dia percaya dekat Laut Merah, jumpa kesan-kesan tentera berkuda Firaun, peninggalan mereka itu ada dalam laut itu. Nak kata bohong macam mana? Tidak jelas, terbukti berlaku. Dan banyak lagi. Maka permohonan atau minta bantuan kepada si makhluk dalam sifat ini hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan hakikat ubudiyah antara kita selaku hamba-hambanya. Kalau kita minta ke hamba dia selaku zahir, tak yakin dengan dia, aku minta dekat dia ni, tapi kalau Tuhan tak bagi ikut dia ni, dia bagi ikut tu pula. Tak bagi ikut ni, dia bagi ikut cara lain. Aku minta itu sekadar meminta sebagai syariat. Yang memberi siapa? Allah. Tak apa. Minta macam tu tak apa. Macam mana Iskandar Zulkarnain ketika nak membina tembok Ya'juj wa Ma'juj, dalam surah Al-Kahfi, a'inuni, hai penduduk kampung, bantulah aku. Minta tolong orang kampung pula, tak tolong kat Tuhan kan? Minta tolong kat orang kampung, bantu. Tapi dalam hati Sultan Zulkarnain, bukan manusia ni yang tolong dia, Allah lah. Kalau tidak, boleh ke buat tembok besar macam tu? Ya'juj Ma'juj boleh, tak boleh, nak boleh keluar. Tak boleh. Apa itu dia kata apa lagi? Dan tidak bertentangan dengan hakikat ubudiyah antara kita selaku hamba-hambanya dengan dia selaku Tuhan yang Maha Pencipta atas segala-galanya. Kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk sampai kepada perasaan yang mantap. Ni belajar tauhid. Berdepan dengan permasalahan, di mana nak lari? Di manakah di manakah pergantungan hati kita itu? Bahawa kita merasa cukup dengan sesuatu yang memang telah begitu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dan percaya bahawa kehendak Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan ilmunya dan tidak ada perpisahan antara keduanya. Kehendak Allah dengan ilmu Allah sejalan. Tauhid dah kita ajar. Kita belajar. Apa kita belajar? Bila sesuatu nak berlaku, melibatkan 4 sifat Tuhan. Terjadi sesuatu, ta'aluk kudrat. Ta'aluk kudrat mesti muafakat dengan ta'aluk iradat, kehendak dia. Ta'aluk iradat menentukan apa yang telah ditentukan oleh ta'aluk ilmu. Jadi ilmu, iradat, kudrat dengan syarat hayat. 4 sifat yang ada di Allah inilah yang menentukan segala sesuatu yang berlaku di alam ni. Itu kita pegang kuat-kuat dalam tadi. Belajar sampai yakin. Kita harus yakin dan percaya, Dawis. Kerana itu bagi orang yang beragama Islam, dunia ini adalah lapang baginya. Kenapa? Kenapa dia lapang? Sebab dia beriman dengan ilmu, iradah, kudrah Allah tadi itu. Dia tahu segala sesuatu ni terjadi dengan susunan sifat tadi. Atau dengan nama lain, dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Antara 6 rukun iman tu yang paling manusia bingung yang nombor 6 tu. Percaya pada qada qadar. Dia nak yakin dalam hati dia, apa saja dia buat, apa saja dia niat nak buat atau yang telah dia buat, tak lepas daripada qada dan qadar Allah. Yang ni yang nak kena asas selalu ni. Sebab ini titik pertemuan antara dia dengan Tuhan. Yang 5 lagi tu dia gaib. Daripada Allah, daripada Rasul, kitab, malaikat, kiamat, semua ni benda dia tak nampak. Kitab dia nampak lah. Lepas tu qada qadar yang berlaku hari ni. Setiap hari berlaku. Lepas tu kata apa lagi? Kerana itu kata dia, sebab agama sudah mencukupi baginya daripada hal-hal yang bersifat dunia. Kita tidak boleh berputus asa. Bahkan kita berhak dan merdeka membuat rencana. Nak buat perancangan, buat perancangan.
asal saja dalam batas-batas kemampuan kemanusiaan yang beragama. Dan apabila kita telah sampai pada titik terakhir di mana kita tidak boleh berbuat apa-apa selain kita harus menerimanya dengan yakin dan lapang dada bahawa itu adalah kehendak Tuhan. Misalnya kita seorang engineer, kita dah buat perancangan dah, jabatan ini perlu besi sekian banyak, simen sekian banyak, InsyaAllah takkan roboh, dah siap semua, tiba-tiba roboh juga, tak jadi macam planning tu. Ketika itu taklah hati itu berlapang dada, ini sudah ketentuan Allah. Tapi jangan buat lebih kurang, betul ini ketentuan Allah. Tak kena. Dan kita tak ikut asbab bersabab, jadilah macam tu. Ni kita dah buat semua dah, tak dapat hasil. Allah, tawakal pada Allah. Kalau jadi juga adalah perancangan Allah yang kita tak faham. Kita dah buat semua dah, tapi Tuhan tak berkehendak seperti itu. Itu bukan kerja kita dah tu. Kena berhenti dah tu. La haula wala quwata illa billah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh ucapan Nabi Yusuf AS setelah beliau keluar dari tahanannya. Apa dia kata? Hasbi min dunyakum dini, hasbi min dini rabbi. Aku rasa cukup agamaku dari duniamu, dan aku rasa cukup Tuhanku mengenai agamaku. Ucapan Nabi Yusuf. Aku rasa cukup agamaku dari duniamu. Agama aku dengan dunia yang kau ada di kerajaan kau yang besar ni, cukup agama aku, tak perlu kat dunia kau ni. Dan aku rasa cukup Tuhanku mengenai agama kau. Agamaku, pergantunganku pada Tuhanku, bukan pada engkau. Justru inilah, maka ada pepatah atau peribahasa agar kita melihat alam maya pada ini dengan tersenyum dan dada yang lapang. Tersenyumlah, nescaya alam akan tersenyum bersamamu. Senyumlah kepada alam, nescaya alam akan senyum kepadamu. Ataupun orang sekarang panggil the law of attraction. Senyum ke alam, alam senyum balik. Masam ke alam, masam kau dapat balik. Ataupun orang panggil negative energy. You give out negative, you receive negative. You give out positive, you receive positive. Semua benda-benda pepatah perkataan semua ini sesuai sangat dengan membawa pada tasawuf, pada tauhid. Cuma dia tak tahu nak sebut siapa yang bagi tu. Dia nampak alam tu nak punya respon. Alam, pencipta alam. Ni beza. Atheism meyakini alam ni yang bagi balik, Tuhan tak ada. Kita percaya theism, kita percaya ada satu intelligent being, Al-Hakim, yang mengatur benda tu. Tapi nak sampai keyakinan Tuhan yang memberi ni, kena ada wahyu. Dia kena surrender kecerdikan akal itu di bawah wahyu ilahi. Wahyu yang kita, nama yang memberi itu Allah. Kalau akal tak sampai, dia boleh fikir, dia boleh sampai pada kesimpulan there is an intelligent being that organize everything. Dia boleh sampai situ. Tapi siapa nama tu? Mana dia? Wujudnya di mana? Bagaimana sifat dia? Akal dia tak boleh sampai. Melainkan dia kena pergi pada profesi, kenabian. Perlu pada kenabian, perlu pada risalah. Dia terima saja risalah tu, dia sudah masuk Islam. Risalah kenabian. Kalau akal semata-mata dia tak kena. Maknanya dia kena merendah diri, kena taruh ego dia kat tepi. Ada Tuhan. Sebab tu orang yang tak terima tu namanya kufur. Dia tak nak nisbahkan tu yang menjadi tu kepada Allah tu, dia tak nak. Dia tak mau, dia nak cari juga yang lain. Kalau tak jumpa yang lain, benda ni jadi sendiri. Tak pernah sabar. Habis apa? Dia ada sistem dia sendiri. Itu atheism. Lepas tu kata apa lagi? Dan anda boleh menangis, tetapi cuma anda sendiri. Keyakinan yang demikian itu pula lah yang menyebabkan Nabi Ibrahim berkata kepada orang-orang yang melihatnya, tak kala dia akan dipelantingkan ke dalam api. Masa dia dah duduk dalam lestik tu, nak dicampak dalam api tu, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Aku rasa cukup
tak merasa perlu daripada bermohon kepadanya, sebab dia mengetahui hal keadaanku. Lepas tu dalam meminta Allah ni dia ada dua mazhab. Satu mazhab doa, satu mazhab lagi tak payah doa, serah. Mazhab Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dua-dua bagus. Mazhab yang kata doa ni menzahirkan ubudiyah. Minta tu sekadar menzahirkan kehambaan. Selaku hamba kena minta. Perkenan tu itu terserah pada Allah. Tapi Nabi Ibrahim ni dia minta pun tak. Dia serah budak-budak terus. Hanifan musliman tu serah. Apa Tuhan nak buat dengan aku? Dia serah, dia percaya kat Tuhan. Dia lepaskan ikhtiar tu kepada Allah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim AS dengan seluruh perasaannya dan ingatannya melihat Allah yang tidak seumpama dengan sesuatu. Kerana itu Nabi Ibrahim mengatakan bahawa untuk apa dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala padahal Allah telah mengetahui segala-galanya. Itulah perasaan seorang Nabi. Dan inilah martabatnya Nabi Allah Ibrahim AS. Martabat ini tidak boleh diturut-turut oleh kita apabila kita belum sampai kepada tingkat yang demikian itu. Tak sampai tingkat demikian tu tak boleh lah, kena minta. Tapi minta sekiranya jangan jazam tu yang bagi. Tapi cuba kita tengok apa jadi pada Nabi Ibrahim sikit. Mungkin saya pernah cerita, kita ulang sikit. Apakah bentuk bantuan Allah kepada Ibrahim AS apabila Ibrahim menolak segala bantuan-bantuan makhluk? Mengikut Al-Kisah dia, ketika Ibrahim nak dijatuh dalam api itu, datang malaikat hujan, malaikatul maqtar. Malaikat hujan kata, "Hei Ibrahim, maukah aku bantu kau, aku turunkan hujan selebat-lebatnya, padam api." Ibrahim kata, "Ahadha minka aminallah." Ini yang kau offer kat aku ni, kau offer ke Tuhan yang offer? Aku yang offer. Kalau pada kau aku tak ada hajat. Adapun Tuhan, wa huwa alima kaifa hali. Dia lagi tahu macam mana keadaan aku. Tak payah kau sibuk-sibuk balik-balik. Sikit melambung tinggi tu. Datang pula malaikatul mula-mula kita motor. Lepas tu malaikatul ard, malaikat yang jaga bukit, malaikatul jabal. Malaikatul jibal, malaikat jaga bukit. Malaikat bukit kata, "Ya Ibrahim, maukah engkau ku angkat bukit-bukit keliling ni, ku himpapkan atas api ni. Tengok orang sekali. Biar padam semua sekali." Ibrahim tanya, "Ahadha minka aminallah?" Ni yang kau nak buat kerja himpap ni, kau sendiri nak ke Tuhan yang nak ni? Kami dah nak tolong. Kalau pada engkau aku tak ada hajat. Tapi kalau pada Allah, wa huwa alima kaifa hali, dia lebih tahu macam mana cara apa dia nak buat dengan aku. Dan akhirnya dengan sebab penyerahan yang sebegitu bulat, tak mau yang lain, nak pada Allah terus, Allah jadikanlah perkara mukjizat yang semua kita tahu. Ya naru kuni bardan wa salaman li Ibrahim. Hei api engkau jadi sejuk, sebab dah tak ada cara lain pada kita lah. Pada Allah Ta'ala banyak cara lagi, tapi Allah pilih cara yang mencari akal, yang mencari adat. Api jadi sejuk, api itu sendiri jadi sejuk. Sehingga ulama berkata, kalaulah tak kerana Allah memerintahkan api itu bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera, kalau sejahtera tu tak ada, nescaya jadilah Nabi Ibrahim mati menggigil dalam sejukan. Ini benda yang berlaku tuan-tuan. Efek dia tu, kesan dia tu, apabila kita menyerah pada As-Samad, Tuhan tempat minta tu, habis bulat, Tuhan akan jadikan perkara yang tak terima di akal. Ini berlaku pada guru saya. Guru saya ni pengarang kitab ni, Muhyiddin Wali ni, nama pengarang Tengku Muhyiddin Wali pada Aceh, guru saya. Ayah dia Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali ni ulama keramat besar di Aceh. Dia ada sebuah pesantren di Aceh Selatan, Darussalam. Alhamdulillah saya dah ziarah tempat tu. Mungkin ada yang pernah pergi. Kat laut. Jadi asal kisah madrasah dia tu, kalau kita pergi nampak banyak batu sungai, banyak batu sungai. Jadi kisahnya, masa mula dia nak buka pesantren Darussalam tu, paya. Tempat tu bernama Kampung Paya. Memang paya betul.
tak boleh nak buat pondok, lecak. Maka Syekh Mudawari ni pun minta tolong orang kampung situ. Dia bukan orang situ. Orang kampung minta tolong. Tak tahu apa Pak Kiai. Tok boleh tak saya nak ambil tanah-tanah sikit daripada tuan ni, nak tampung, nak bagi paya ni tutup. Sebab saya nak buat pondok ni. Kau orang sini. Pada pandai minta tanah orang pula. Pergilah kau. Sedih Tok Guru ni. Sedih Syekh Mudawari ni. Tak tahu nak minta mana lagi. Sedih. Bukan sedih apa? Sedih kerana dalam hati dia, aku buat ni untuk umat. Bukan nak letak rumah aku, nak buat pondok. Berdoa kepada Allah. Besok malam tu tengah budak pondok dalam pondok, dengar bunyi macam bergetar. Buka pintu pondok, tengok batu daripada laut keluar. Batu jalan atas tanah. Batu putih-putih. Rupanya Allah keluarkan batu daripada laut. Keluar batu kecil-kecil ni, keluar daripada laut, berjalan di atas tanah, tutup mana paya-paya tu. Sebahagian lagi ada lagi kat tepi pantai. Bangun besok pagi tengok dah banyak batu dah tutup. Syekh Mudawari pun perintah anak-anak murid pergi ambil batu-batu tu, susun tak situ. Sampai sekarang ni masih lagi keluar batu. Saya sendiri pernah tengok. Alhamdulillah dapat peluang pergi sana tu. Tengok kali yang kedua saya pergi. Tengok ada batu. Ni kalau waktu mereka suluk, waktu zaman bulan Ramadan, lagi banyak keluar Ustaz. Lagi keluar banyak. Batu putih-putih. Kalau kita tengok bukan batu laut ni, batu sungai. Macam mana laut boleh bawa keluar? Ini yang berlaku apabila kita sudah bulat meminta kepada Allah. Allah akan bantu pada kita ni dengan yang kita tak pernah fikir. Tak terfikir. Dan benda ini bukan berlaku zaman dulu. Boleh berlaku zaman sekarang, boleh berlaku bila-bila. Bagi orang yang yakin dengan Allah yang bersifat Al-Karim. Itu kata ni, itu maksud la tatakhattahul fal karimu la yatakhattahul al-amalu. Tak ada siapa boleh melangkahi Allah dalam soal memberi apa yang diminta. Tapi kena minta dengan tulus ikhlas kepada Allah, apalagi pada bulan Ramadan. Sebab tu ayat yang bunyi idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Fa inni qarib ujibu da'watan idza da'an. Kata Allah Ta'ala, apabila mereka bertanya kepada aku, apabila hamba-Ku tanya kepada aku, siap di mana aku ni, aku dekat. Aku memperkenankan mereka yang memohon. Ayat tu kalau tuan-tuan tengok ada dalam surah Al-Baqarah. Betul tak betul? Kat mana ayat tu? Ayat tu berada di celah-celah ayat Allah menerangkan tentang puasa. Puasa tak? Kalau saya tadarus tengok tiba-tiba tengah cerita buat puasa tu, kutiba alaikumus syiyam, masuk ayat tu. Sambung balik. Dia letak kat tengah tu. Kerana dia ada berkenaan dengan Ramadan. Ramadan waktu mustajab doa. Letak ada sebab. Ada sebab letak situ. Ada hikmah dia. Sambung lagi ni. Jadi sikit ni. Nabi tingkat kita itu ialah bahawa wajib mengiktikadkan dalam hati, dan iktikad ini disambut pula oleh perasaan keyakinan yang mendalam bahawa yang memperkenankan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mempalingkan hati kita kepada yang lain selain hanya kepada Allah. Tak boleh paling hati lain. Kena tetap dekat dia itu. Tetap memohon kepada dia. Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tak jumpa dalam kitab lain tentang hakikat malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar tuan-tuan? Kita baca Lailatul Qadar ni lebih baik pada 1000 bulan. Lailatul Qadar ni berlaku peristiwa-peristiwa pelik begini-begini. Tapi ada kupasan Imam Ghazali dalam kitab Asrarus Saum, rahsia puasa dalam Ihya Ulumuddin. Cuba baca dalam tu. Disebut dalam tu, Imam Ghazali kata takkan terbuka rahsia Lailatul Qadar. Banyak
Kerana bagi beliau makna itu kan tu Lailatul Qadar itu malam inkisyaf, malam pembukaan. Lailatul Qadar itu malam inkisyaf. Qadar tu pada inkisyaf, terbuka. Hati hamba itu melihat kepada alam malakut. Melihat perkara mencari adat yang berlaku pada malam itu. Tak akan terbuka hijab itu dengan lapar dan haus semata-mata yang dirasai pada bulan Ramadan. Tak cukup. Kita dah lapar, tak makan, tak minum kerana Allah. Belum cukup untuk mencari hijab, melihat kebesaran Lailatul Qadar. Hatta, kata dia, sehingga hamba itu menumpukan sepenuh hatinya kepada Allah, baru tercari hijab. Allah, maknanya Ramadan ni, ya, kita tahan diri kita tu daripada makan, minum, syahwat dan maksiat itu sampai tahap kita tahan fikiran kita lain pada Allah. Tak fikir lain pada Allah, hanya dia kita fikir siang malam. Kita nampak yang kita duk buat ni ibadat zahir je, sampai batin kita pun tak ingat melainkan Allah. Ramadan ni senyap duk tawakuf pada Allah tu, baru tercari, baru terbuka hijab dia, baru nampak. Patut selama ni tak nampak pun. Duk cari Lailatul Qadar, cari tak jumpa pun. Sebab kita mencari dengan jasad, kita tak mencari dengan roh. Nak cari Lailatul Qadar, cari dengan roh. Apa cari dengan roh? Hilangkan tumpuan selain daripada Allah dalam bulan Ramadan ni. Setiap malam tumpu pada Allah, tumpu sampai terbuka Lailatul Qadar pada dirinya itu. Allah, kena buka tu minta lah. Nak minta apa? Minta lah, ya, minta mati dalam iman. Allahumma inni Rabbana innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana innaka afuwun karim. Karim juga. Rabbana innaka afuwun karim. Karim, memberi tanpa memilih bulu, memberi dengan menambah-nambah lagi. Sebab tu nama tu disebut lagi. Jika anda, betul kita apa? Yang dimaksud dengan Maha Pemurah, Tuhan kita yang bersifat dengan sifat Maha Agung dan sempurna segala-galanya, dan Dia adalah Maha Pemurah. Yang dimaksudkan dengan Maha Pemurah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menurut ahli tasawuf dan hakikat ilmu tauhid ialah Tuhan apabila berkuasa atas segala sesuatu, maka dibarengi kekuasaannya itu dengan kemaafannya. Ya. Ini kalau dalam bahasa Arabnya ni, Tuhan yang Al-Karim Al-Afuwu. Tuhan yang bila dia memberi termasuk memaafkan. Memaafkan, dalam memberi itu dia ada maaf pula lah. Kalau terjemah dalam bahasa Arab, Rabbana innaka afuwun, yang maha memaaf, Al-Karim fa'fu anna, kau maafkanlah aku. Maaf, afuwun ni terjemah sebagai maaf lah. Tapi pengertian afuwun ni maknanya segala catatan amal kita yang tak baik itu buang, hapus. Kalau ghafur, dia maaf tapi catatan masih ada. Ustaz, apa beza kalau catatan jahat kita ada dengan tak ada tu dihapuskan? Beza dia, kalau masih tercatat tapi dimaafkan, tetap dihisap. Jadi dekat akhirat besok, masa dibicarakan depan Allah, kes tu dibuka juga. Kalau 1,000, 1,000 kes kena buka, jenuh tu. Tapi kalau afun, catatan tak ada, buka dokumen, jenayah kita buat tu hilang, tak ada, rekod dibuang. Itu mana afun. Jadi cepatlah kita masuk syurga. Tak ada tunggu lama depan Allah tu. Satu kes kena buka. Jenuh tuan-tuan. Tulul hisab tu. Yang dimaksudkan dengan Maha Pemurah tu dia, daripada ahli tasawuf, Tuhan bila berkuasa atas sesuatu, maka dibarengi, maka disertakan kekuasaannya itu dengan kemaafan, bukan dengan keperkasaan. Dia bagi dan dia pemaaf. Bukan dia bagi dengan dia perkasa, bukan. Bukan dengan cara itu. Apabila dia berjanji, maka dia sempurnakan janjinya. Al-Karim. Apabila dia memberi, maka pemberiannya itu sampai kepada sehabis-habis harapan hambanya itu. Kalau dia bagi habis. Dia tak bagi setengah. Kita manusia ni, kalau orang minta kita tolong dah tuan, saya tengah tak ada duit ni, nak minta berapa? 1,000 ada. 1,000
RM10 dah. Kita bagi juga, bagi sikit. Tuhan RM1,000, RM2,000. Hajat berapa? RM10,000, RM100,000. Itu Tuhan. Kena faham Tuhan ni. Kita tak kenal Tuhan. Tuhan kita macam tu tuan-tuan. Allah. Kalau kita kenal Tuhan ni, tak berhenti kita berdoa, tak berhenti kita minta. Seolah-olah macam kita tahu seorang kaya yang pemurah, yang kalau siapa pergi minta ke dia, mesti dia bagi. Satu hari kita tengah susah, ada orang, saya tengah susah, jangan risau tu, ada orang kaya. Dekat mana? Dekat surah Al-Qudwah tu. Nama sekian-sekian. Kau jumpa Tuan Haji tu. Kau jumpa dia, kau buka mulut, berapa semua dia bagi. Sampai Tuan Haji, ada orang kata Tuan ni pemurah. Nak minta bantuan berapa? Tak ada, tak banyak Tuan. Nak minta, nak buat ni RM1,000 je. RM1,000 je. RM10,000. Saya ingatkan RM100,000. Saya nak bagi RM100,000 dah ni. Iya ke? Betul dah, boleh dah. Macam tu kita dengan Tuhan. Tuhan macam tu. Jangan minta sikit, minta banyak. Minta. Tuhan bagi. Tu. Apabila dia memberi, maka pemberian itu sehabis-habis harapan hambanya. Tidak peduli baginya berapa banyak pemberiannya. Tuhan. Dia tak kira. Dia sign check tu, dia tak kira berapa dah. Tambah segi kosong apa nak. Kita jumpa orang kaya ni, tak tolong Tuhan nak bawa madrasah. Ni tak isi berapa ni? Ustaz isi lah berapa ustaz nak isi. Selagi boleh masih tambah kosong banyak kat depan tu. Macam tu ya. Kat depan pun tak ada kosong, belakang pun kosong. Tak boleh. Kosong lah. Depan kena ada nombor lah. Belakang kosong pun tak apa. Berapa banyak pemberian yang telah ia berikan, dan tidak peduli pula baginya kepada siapakah siapakah ia memberikan pemberian itu. Tak kisah. Dah bagi dah dulu, banyak dah bagi dah. Kita kalau orang dah bagi kita banyak, besok nak jumpa lagi dah malu dah. Ada hajat lagi. Kadang saya pergi kedai makan, orang bayar dengan kita makan. Tuan kedai, tak apa Ustaz, tak payah bayar. Minggu depan tak datang lah, malu. Esok kan dia bagi free lagi. Nampak siap muka kita nak makan free. Tapi dengan Allah Ta'ala, dicari kita, mana itu yang aku bagi free tu? Nak lagi, mari. Itu Allah. Itu Al-Karim. Itu mana Tuhan Al-Karim. Sebab tu Allah kata, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, kenapa engkau tertipu dengan Tuhan kau yang Al-Karim, yang bila memberi dia bagi banyak-banyak sampai kau tak ingat. Sampai kau tak ingat siapa yang bagi. Yang bila memberi itu sehabis-habis apa yang kita minta semua dia kasih. Tu meletik mata kita bila ingat itu tuan. Inilah Ramadan, inilah bulannya. Kita mengenang balik pemberian Allah yang kita tak boleh nak balas. Kenapa kita nak hitung ibadat kita berapa banyak kita buat? Kenapa tak buat selebih-lebihnya ni? Malam ni sembahyang tarawih 30 rakaat. 8 tambah sikit. Dia dengan makhluk-makhluknya maka kita beri. Jika anda bermohon kepadanya, kepada lainnya, dia tidak redha dan dia tak suka. Lain pula, dia pula sifat Allah, dia cemburu. Bila kita minta pada dia cemburu. Ari arbar, kenapa kau minta pada yang lain? Aku ni kan ada Allah. Aku dah bagi tahu dalam Quran dah, aku ni pemurah. Kenapa kau minta pada orang lain? Itu. Apabila si hambanya keras sikap terhadapnya, meskipun dia kadang-kadang tidak senang, tetapi bukan bererti dia jauh. Dia tidak mensia-siakan siapa saja yang berlindung di bawahnya. Dan antara dia dengan makhluk-makhluknya tidak ada perantaraan yang mengantarai, tetapi dapat saja langsung kepadanya. Ini menarik. Ayat Quran, biasa kadang-kadang kita jumpa ayat Quran, yas'alunaka. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Anil ahillah. Yas'alunaka. Mereka bertanya. Tapi bila sampai kepada ayat tentang permohonan doa kepada Allah, tak ada ayat yas'alunaka. Ayat bunyi macam mana? Idza sa'alaka ibadi. Belum tanya lagi. Terus Allah bagi jawapan. Apabila bertanya hambaku kepada engkau tentang diriku, fa inni qarib ujibu da'watan idza da'a.
Aku perkenankan doa mereka bila mereka meminta. Maka para mufassir membahaskan ayat itu. Kenapa ayat ni bila doa Allah tak sebut yas'alunaka? Kenapa? Kerana Allah nak bagi isyarat kepada kita ini. Soal meminta tak ada perantaraan, direct, terus. Doa kita dengan Tuhan tu terus dengan dia. Tidak ada masalah, tidak ada kau perlukan, tak ada hajat kau tu bukan pada aku. Aku yang memberi, bukan makhluk. Macam tu. Jika anda bermohon kepada lainnya, dia tidak habis. Dia, inilah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat maha murah dalam segala keadaan. Maka dah tidak pantas bagi makhluk-makhluknya melampaui Tuhannya, melangkaui Tuhannya. Tak ada siapa boleh melangkaui Tuhan dalam memberi ini. Sehingga mereka lebih mendahulukan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak minta pada makhluk, ingat ya, bukan dia yang bagi, Allah. Betul, kena baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Baru kita buka mulut. Baca doa dulu, baca itu. Baca-baca tu nak nasihat diri ni. Jangan sampai hati kita bila mulut berbicara, hati juga berbicara. Bila mulut meminta, hati juga minta pada makhluk. Jangan. Biar mulut berbicara meminta, hati memohon kepada Allah. Ini betul. Nak ajar tu. Tetapi mereka lebih tidak mungkin kejadian demikian apabila kita telah benar-benar mengetahui sifat-sifat kemaha pemurahnya Allah SWT yang bernama Ya Karim Antal Karim, Ya Karim Antal Karim. Habis ya. Bagi kita bila telah mendalam pengertian sifat tersebut, maka akan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh 4 macam kebahagiaan yang merupakan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Keempat macam tersebut seperti disebut oleh wali Allah Sari Sakati. Sari Sakati ini guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai berikut: arba'atu asya' la yaskunu fil qalbi wa ma'aha ghairuha. 4 macam tidak tenanglah hati pada selainnya. Al-khawfu minallahi wahdah, wal jazaa'u lillahi wahdah, wal hubbu lillahi wahdah, wal unsu billahi wahdah. Yang pertama, takut hanya kepada Allah yang Maha Esa. Harap hanya kepada Allah Maha Esa. Mencintai hanya Allah yang Maha Esa. Berjinak-jinak hati hanya dengan Allah yang Maha Esa. Bila 4 ni sudah ada, keempat macam sifat keutamaan ini, suat sebelah, dapat kita miliki apabila himmah kita dan semua perasaan hati kita bertemu di satu titik, itu hanya kepada Allah, dan memberikan segala nikmat apa saja pada kita. Tentulah kita takut kepadanya, sehingga bagi kita tidak berkeinginan nak menentangnya. Kalaulah Tuhan telah sedemikian murah dengan pemberian kurnia-kurnianya kepada kita, maka tentulah tempat harapan kita hanya satu sahaja, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan, hai Muhammad, Allah tu Esa. Terus ayat nombor 2 apa dia? Allahus samad. Sebut nama Allah As-Samad. Allah tempat meminta, tempat hajat kau ni. Ayat ni turun di Mekah, di saat orang-orang Mekah bila nak berhajat, dia kena minta 360 berhala. 360. Macam agama Hindu lah, nak kaya kena jumpa Tuhan kaya, nak bercinta, nak kahwin, Tuhan kahwin pula. Banyak Tuhan. Zaman Mekah ni tu 360. Terus Allah Ta'ala tak payah 360. Ahad, dia satu je. Allahus samad cukup. Dia tempat kau minta segala hajat. Tak payah banyak Tuhan, satu. Allahus samad. Yakin betul-betul kat satu. Kalaulah Tuhan telah semikian pemurah, tentulah harapan kita pun hanya yang satu saja. Kalaulah dia tidak menghiraukan berapa banyak yang dia berikan dan siapa saja yang mendapat nikmatnya, maka tentulah kecintaan kita dan mahabbah kita hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kan ada 3 orang kaya kat tempat kita tu. Aku nak minta hajat lah. Yang mana satu?
kau kalau nak minta kau pergi jumpa Tuan A. Kerana kalau kau pergi kat B dengan C, nanti dia tanya macam-macam. Apa sebab kau nak buat projek kau ni berapa banyak soal. Tapi kalau pergi tanya dekat si A ni, dia bagi, tak tanya dah. Kita nak pergi kat mana? Dengan secara fitrah, kita akan tertarik pada si A. Tak nak pergi pada si B, C ni. Kalau C lagi dahsyat. Dia minta kau punya kelulusan tu, surat baru dia bagi. Kau jangan pergi jumpa dengan dia. Habis nak jumpa siapa? Kau jumpa Datuk A. Datuk A ni, Allah, kalau kau minta 50,000, dia bagi 100 pula. Hidup kat mana? Kat surah Al-Quduah tu, ada surah. Tak tahu yang mana. Kalaulah dia tidak menghiraukan, betul. Kalaulah Tuhan kita ni bersifat seperti itu, kalau dia tidak menghiraukan berapa banyak dia beri, maka tentulah cinta dan mahabbah kita hanya pada dia, yakni Allah. Dan kalaulah di antara dia dengan makhluknya, di mana pada hakikatnya tidak ada perantara, tetapi hubungan itu boleh langsung antara hamba dengan Tuhan, maka alangkah syahdunya apabila kita selaku makhluknya dekat hati dan perasaan kepadanya. Syahdu hati itu, lembut hati itu, terus kepada yang memberi itu, sehingga hubungan kita dengannya terjalin dengan mesra dan kasih sayang. Ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya suka juga melayari internet tu. Saya tengok, bukan kat Malaysia ni, kat luar negeri. Dia apa? The Epic. The Epic dia satu orang millionaire, YouTuber lah. Apa dia buat? Dia ketuk rumah orang, dia tanya orang putih, Dawson apa dia? Don. Excuse me, how much is your rent? Awak sewa rumah ni berapa? Kenapa nak tahu? Saya nak tahulah. Saya sewa RM1,000. Oh, RM1,000 ya? Oh, keluar. 1,000 stake. Untuk apa ni? Saja nak bagi. Ambil dah, bayar sewa. Saya tahu awak susah. Kenapa nak bagi saya duit? Saja nak bagi. Daripada 10 orang dia buat macam tu, dia punya eksperimen lah. 10 ni yang bertatu, yang terus cair. Thank you very much. Can I hug you? Oh. Terus kita tengok, tengok sifat manusia ni. Bila dia mendapat sesuatu, belum sempat minta orang bagi. Macam tuan-tuan kan, saya ni dalam beg sini ada 100,000 ni. Lepas ni siapa nak salam saya bagi 100,000. Ustaz, saya dulu. Lepas tu, kenapa Ustaz nak bagi saya? Terus sayang, angkat beg tu, masuk kita. Tak pernah angkat beg pula. Pakcik ni macam ni. Siapa angkat, saya dah bagi 1,000 lagi. Nampak perasaan kita tu? Berubah serta-merta. Islam ke, kafir ke, manusia ni dia jadi begitu. Kalau dia dapat something yang dia tak minta, dia dapat. Tak semua benda orang bagi kita duit. Nak cakap macam, how to appreciate. Macam mana, apa aku boleh buat untuk kau? Apa aku boleh bantu? You need something, you want. Kenapa kau bagi aku? Perasaan macam itulah yang Allah nak kat kita ni, bila kita sedar siapa dia. Al-Karim. Tuhan yang bagi, yang tak kisah siapa kita. Tak peduli kau siapa. Tak kisah kau ibadat tak ibadat. Sebab kau minta kat aku bagi pada kau. Ini Allah. Ini hakikat Ramadan. Ini yang kita nak sedar. Nak zahir dalam hati bila kita buka puasa. Kalaulah kita ni diberi Allah Ta'ala kepak, kita terbang ke atas langit. Kita terbang, kita tengok kat bawah pukul 7.20. Sama 7.18. 7 suku kita naik. 7 suku, bukan sekarang 7 suku pagi, 7 suku petang. Apa tuan-tuan nampak daripada langit? Kita tengok umat Islam satu dunia. Semua duduk kat meja tunggu macam ni. Tapi tak makan. Kenapa tak makan ni? Tengah tunggu arahan. Tuhan mengizinkan makan. Begitu azan, semua makan. Rupanya yang mengizinkan makan tu Allah. Baru kita nampak. Ini tujuan, ini hikmah Ramadan. Tapi sebab kita duduk kat sini, kita nampak makanan kita je. Kita tak tengok kat atas. Naik atas cuba tengok. Berjuta umat Islam Ramadan, makanan dah tapi tak dia makan. Dah tunggu izin. Izin makan, baru boleh makan. Tengok. Lepas tu dia kata apa lagi? Kalaulah dia tidak habis. Dan maka alangkah syahdunya
syahdunya hati kita ini selaku makhluk, dekat hati dan perasaan kepadanya, sehingga hubungan kita dengannya terjalin dengan mesra dan kasih sayang. Baru kita boleh hook dengan Allah. Di Ramadan ni nak cetuskan perasaan tu. Perasaan yang memberi rezeki itu Allah. Bila kita makan kurma tu, siapa yang bagi ni? Sebelum ni kita sibuk, tak ada nak fikir, main makan je. Ramadan kita tengok, ambil masa sikit tengok siapa bagi makanan tu. Baru kemesraan tu tercetus. Bila tercetus itu, kita persembahkan dalam bentuk tarawih. Kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa mendirikan Ramadan? Mendirikan Ramadan ni kena faham baik-baik. Dengan iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala pada Allah, ampun semua dosa yang lalu. Maka ulama bahas, apa makna qama Ramadan? Mendirikan Ramadan. Kalau qiyam, mendiri itu bahasa Arab qiyam. Kalau qiyamul lail, tahajud. Kalau qiyamul Ramadan, tarawih. Tarawih. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan ni ada dua, siang puasa, malam solat. Solat itu separuh kedua Ramadan. Kita duk fokus kat pagi, siang tu. Malam dia mana? Malam dia tu man qama Ramadan. Sebab tu dulu sebelum nama dia tarawih, nama dia qiyamul Ramadan. Usolli sunnata qiyam Ramadan. Di situ separuh yang kedua tu. Ini yang manusia terlupa. Bak kata Piramli, apa kata Piramli? Apakah perkara banyak-banyak? Apa banyak-banyak apa? Sikit-sikit. Kadang-kadang. Lepas kadang-kadang, sikit-sikit. Bawah sikit, jarang-jarang. Apa itu? Tahu? Bukan kahwin dua. Bila 1 sampai 10 Ramadan, banyak-banyak orang sembahyang tarawih. Masuk 11 sampai 20, jarang-jarang. Kadang-kadang. Masuk malam 21 sampai 25, berapa ramai sembahyang? Sikit-sikit. Sampai 25-30, balik kampung lah. Jarang-jarang. Orang dah tak ada. Padahal separuh daripada Ramadan ni, kalau kita siang puasa, malam apa? Malam qiyamul Ramadan, tarawih. Cuma kemudian nama tu diubah tarawih. Kesimpulan, dialah yang maha murah kerana dia maha kaya dalam segala hal. Kerana itu janganlah sekali-kali kita lampaui Allah yang maha pemurah, sehingga kita mendahulukan yang lain daripadanya ni. Dia Al-Karim, yang kita jangan dudukkan yang lain daripada dia. Dia Al-Karim. Dan tentulah yang begini membawa kepada hubungan yang tidak baik antara hamba dengan Khaliqnya. Bila kita dahulukan yang lain daripada Allah, kita tak minta pada dia, kita minta lain pada Allah, hubungan dengan Khaliq kacau. Yang maha pemurah dan maha kaya, jagalah hubungan kita yang sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah kasih sayang kepada kita, di mana kita mendapat keredaannya dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu dah Ramadan, awaluha rahmah. 10 yang pertama rahmat. Wa awsatuha maghfirah, keampunan. Jadi rahmat, lepas rahmat turun, keampunan datang. Wa akhiruha, 10 yang akhir, itkun minan nar. Kau dibebaskan daripada neraka. Maknanya nama kita kalau tercatat sebagai ahli neraka, coret buang. Coret. Ini kelebihan yang kita kena cerita selalu. Baru kita semangat nak puasa, baru kita semangat nak tarawih. Bukan semangat nak makan more je, semangat tarawih. Sebab kita faham mana kedudukan itu. 10 pertama macam mana, kedua macam mana, ketiga apa dia? Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Beza dia dari sudut yang berbeza. Dia semua pemurah. Kita terjemah pemurah lah. Kita terjemah pemurah. Ar-Rahman itu menceritakan, mentajalikan sifat pemurah Allah Ta'ala itu di dunia ini, diberikan kepada seluruh makhluknya akan rezeki yang diberi dan segala sesuatu, ya, walaupun hamba itu mengingkari dirinya. Rahman, tajali Rahman itu luas seluruhnya. Diberikan seluruh nikmat-nikmat ni kepada hamba-hambanya, binatang semua ni, ini Rahman. Ini Rahman. Al-Karim ni
lebih terfokus. Yang tadi tu Ar-Rahman tu tak ada kira tu. Binatang ke, pokok, matahari, manusia, Rahman, pemurah. Semua dapat. Kafir, Islam semua dapat. Ya. Al-Karim ni terlebih fokus pada pemberian kepada makhluk yang bernama insan. Ya ayuhal insan. Ya. Dan pemberian dia itu bergantung, dia tengok pada permohonan. Dia Al-Karim, dia dengan permohonan. Dia minta sikit, Tuhan bagi banyak. Lepas tu Tuhan tak hirau siapa yang minta tu, tetap dia bagi. Ar-Rahman tadi lain. Dia tak kait dengan minta tak minta. Dia kait dengan secara am. Kalau kita kata dalam Ar-Rahman tu ada Al-Karim. Rahman luas. Pengertian yang sangat luas. Ar-Rahim dia sempit sikit. Khas untuk orang mukmin yang berada di akhirat. Semua pemurah tu. Tapi pemurah di mana dan sudut mana. Perbezaan sikit beza tu. Wallahu a'lam. Karim apa? Tak nampak sangat dia macam tu. Dia macam ni, dia kena tengok jenis nikmat. Sebab nikmat tu 3 tu. Yang Tuhan cakap tu nikmatul ijad. Nikmat daripada tak ada kepada ada. Ijad. Benda tak ada jadi ada. Tu nikmatul ijad. Lepas tu nikmat perpanjangan. Dah ada tu nak terus ada. Itu nikmatul imdad. Perpanjangan kehidupan itu. Lepas tu baru nikmatul huda wa rasyad. Surah Al-Insan kita nampak tu. Macam mana Allah susul ya hal ataka al-insana hin min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin. Khalaqna tu nikmatul ijad. Amsyajin nabtali faj'alus sami'an basira. Sami'an basira tu nikmatul imdad. Inna hadainahu sabila imma syakir wa imma kafura. Itu nikmatul huda wa rasyad. Dia 3 peringkat nikmat tu. Semua tu duduk bawah Ar-Rahman. Semua tu secara am tu Rahman. Tuhan yang memberi. Semua tak kira kafir ke Islam ke apa, semua tu. Ya. Al-Karim ni dia lebih khas, lebih khusus. Menceritakan dalam pemurah dia tu, dia cerita detail sikit. Pemurah macam mana? Pemurah yang macam mana kata? Lepas tu dia bila kita pemurah dengan nama Al-Karim tu, Allah kaitkan dengan gurur. Gurur. Ya ayyuhal insan ma gharraka. Gharra tu gurur. Bi rabbikal karim. Jadi apa kena mana gurur dengan Al-Karim? Dia detailkan Al-Karim tu. Al-Karim idza a'ta zada. Bila dia bagi dia tambah. Dia tambah pada bila kita minta, dia bagi sehabis-habis apa kita minta. Lepas tu bila dia bagi la yubali, dia tak kisah siapa engkau. Semua dalam bentuk yang sudut itu. Ar-Rahman ni am, minta tak minta bagi semua. Sudut nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmatul huda, semua. Ar-Rahim tu pula dia khas. Tempat dia di akhirat, bukan kat sini.
Ada sudut-sudut tu. Dia sikit-sikit dia perbezaan tu. Sebab dia tujuan itu. Jadi bila kita nak berdoa itu, nak berminta itu, kita nak fokuskan tumpuan kita tu kat mana tu, nak tumpu tu. Nak tumpu pada mana? Boleh belaka nak tumpu ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim boleh. Ya Karim boleh. Tapi yang kita tengok af'al salafus soleh tu, bila dia nak dealing dari sudut pemberian ni, dan dia tak nak diri dia tertipu dengan nikmat tu, kebiasaan amalan mereka itu ya Karim antal Karim, ya Karim antal Karim. Dia tak sebut ya Rahman antal Rahman. Pengamalan lah, nak buat semua boleh. Ini sudut tu tuan, ini sudut amalan orang yang mendalami sudut asma Allah lah. Macam tu. Jadi macam nama Ar-Rahman ni dia wallahu alam, kita tak jumpa dia kait dengan Al-Ghurur. Tapi Al-Karim dia kait dengan Al-Ghurur, sebab Al-Karim tu mencerita sudut dia bagi sampai terlajak. Dia bagi kita minta sikit, dia bagi lebih. Sudut itu. Semua tu Ar-Rahman lah. Macam tu tuan. Oh, lain ada lagi. Apa ajaran dia? Apa ajaran dia? Saya pun tak tengok yang mana. Apa dia punya ciri-ciri ajaran dia? Oh, saya pun tak tengok. Kalau ada kata saya tahu, saya boleh komen. Ada tahu apa isi dia tu? Kalau ada boleh. Jadi, apakah perbezaan percaya dan yakin? Apa beza percaya dan yakin? Percaya itu kalau terjemah dalam bahasa Arab kita ni, agar kita terjemah iman tu percaya. Iman. Itqan tu yakin. Terjemah bahasa lah. Kerana percaya tu dia ada banyak label. Kalau percaya penuh, saya percaya penuh dengan Tuhan. Saya percaya penuh, yakin. Dia kata keyakinan. Kalau percaya tu 50-50, kita panggil syak. Kalau percaya, saya percaya, tapi saya percaya, tapi saya ada sikit ragu lah. Zon. Percaya tapi tak penuh. Itu nama dia zon. Jadi dalam sudut yakin dalam bahasa Arab tu dia ada 4 label. Waham, syak, zon, yakin. Sudut istilah tauhid, yakin ni bila percaya tu penuh, tidak ada sedikit pun campur keraguan. Itu beza. Ia maknanya dalam yakin ada percaya, tapi bukan semua percaya tu yakin. Saya percaya dengan awak ni, tapi saya tak yakin. Tak ada orang kata saya yakin dengan awak ni, tapi saya tak percaya. Tak ada. Saya percaya, tapi saya tak apa yakin. Percaya dengan yakin ni, bahasa kita tu pun ada beza sikit. Percaya penuh, yakin. Percaya sikit, zon. Percaya banyak-banyak tapi tak ada sikit ragu. Percaya tapi tak percaya, syak. Ada sikit keraguan, waham. Surah Ibrahim, la in syakartum wa la in kafartum. If you are grateful, I will add more. But if you show ingratitude, my punishment is terrible. Kenapa Allah kata ini instead of I will punish you? Menarik ni soalan ni. Menarik pasal. Maksudnya gini, la in syakartum, kalau engkau syukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambah. Wa la in kafartum, kalau engkau kufur, kenapa dia kata aku akan seksa engkau? I will punish. Tapi Tuhan kata inna azabi lasyadid. Kenapa tak kata aku akan seksa engkau? Kenapa kata inna azabi lasyadid? Kerana kalau Allah kata kalau engkau kufur, aku akan seksa engkau. Seksa tu macam mana? Tanya lagi. Kita akan soal seksa Allah tu macam mana? Jadi Allah jawab yang lebih penting. Dia dalam istilah balaghah tu, dia ada istilah dia tu. Apa nama tu? Dia sama macam soalan ni, sama macam orang kafir bertanya kepada
Nabi SAW, orang kafir, orang Islam, orang beriman tanya, tapi dia tak faham. Yas'alunaka ahillah. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kenapa bulan ni kadang-kadang dia penuh, kadang-kadang dia setengah, kadang-kadang dia tu bentuk macam sabit. Nah, mereka bertanya kepada engkau tentang ahillah, kenapa bulan ni berubah-ubah bentuk. Nabi tak jawab sains. Nabi tak kata sebab bumi duduk tengah-tengah, dia macam ni. Lepas tu dia jadi macam tu sebab bumi katuk cahaya bulan tu. Nabi tak jawab macam tu. Malah Allah menurunkan wahyu menjawab soalan itu. Yas'alunaka anil ahillah. Apa Nabi kata? Kul linnasi kullaha mawaqitun linnas. Katakan ya Muhammad, pada ahillah itu bagi manusia itu ketetapan masa. Jadi dalam istilah balaghah ni menjawab jawapan yang lebih penting daripada soalan tu. Apa masalah? Soal lain, jawab lain. Jawapan tu patutnya kau kena tanya ni jawapan yang lebih penting kau faham. Lebih mustahak kau faham bulan ni ada kena-mena dengan masa daripada kau tahu kenapa bulan tu jadi macam tu. Jadi sama juga, kenapa Allah Ta'ala kata la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur aku tambah. Wala in kafartum, kalau engkau kufur, kenapa Allah Ta'ala kata aku akan siksa engkau. Terus Allah jawab inna azabi la syadid. Sebab dah faham dah. Kalau engkau kufur memang Allah akan siksa. Yang kita tak faham macam mana siksaan Allah tu. Allah terus pada inna azabi la syadid. Azab aku pedih. Azab aku sangat bersangatan. Jangan kau soal. Yang kau soal. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kita daripada struktur ayat tu, la in syakartum la azidanakum. Tak ada yang menengahi. Kau syukur je, terus aku tambah. Tambah tu bila? Di saat hati kau syukur saja, aku akan tambah dah. There's no stopping. Tak ada perantaraan. Syukur dengan tambah tu dia tak ada. Kau syukur, lepas tu kau buat macam ni, baru aku tambah. Tak ada. Kau syukur saja, apa tu bertambah. Adapun azab, la in kafartum, Tuhan tak terus jawab. Aku akan siksa engkau. Kerana la in kafartum, dia ada lagi, dia ada dot. La in kafartum, kalau kamu kufur, lepas tu kau minta ampun, aku tak akan siksa engkau. Kalau engkau kufur, engkau tak minta ampun langsung, kau teruskan macam itu juga, barulah aku akan azab engkau. Jadi dia ada perantaraan. Ini rahsia ayat Quran tu. Ini yang kedua, hikmah kedua. Maknanya kalau kamu kufur, Allah tak terus siksa. Faham tak? Kalau kamu syukur, straight Allah kata terus tambah. The moment syukur je Allah dah tentukan tambah. Malaikat tambah ni, tambah terus. Dia dah syukur tambah. Tapi the moment you kufur, ada masa sikit. Dot. Tengok dulu. Sejauh mana dia kufur. Dia minta ampun tak? Dia menyesal tak? Oh tak ada. Tak apa, bagi masa sikit. Dah terus buat, okey. Inna azabi lasyadid. Azab pedih. Pedih kat mana ni? Pedih di akhirat. Azabi lasyadid di akhirat. Kat dunia ni sikit-sikit je. Adapun la in syakartum la azidanakum, tak disebut di dunia atau di akhirat. Maknanya boleh di dunia, boleh di akhirat. Pantas dapat. Itu kelebihan la in syakartum tu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Macam ya. Pak tadi dia kena main, dia kena nahu saraf sikit kat situ.
saya nak urai sebab kena belajar nahwu. Dia in tu, in itu kita punya huruf syarat. Dia ada fi'il syarat, dia ada jawab syarat. In ji'ta akramtuka. Kalau kau datang, nescaya aku muliakan kau. Kalau kau datang tu fi'il syarat, jawab dia, aku akan muliakan kau. Itu satu ayat. Jadi dia kata huruf syarat, fi'il syarat, jawab syarat. La in kafartum, in tu syarat, kafartum fi'il syarat. Jika kau kufur, jawab dia tak ada. Jawab dia tak dibagi. Dia patut ada jawapan tu. Inna azabi lasyadid itu bukan jawab. This is a Quran. Quran ni kadang-kadang dia biarkan space. Jawapan dia bukan inna azabi lasyadid. Itu satu ayat. Yang kita faham tu. Tu nak kena masuk nahwu, saya nak hurai takut tuan-tuan tak faham bahasa Arab. Bahasa Arab tu bukan ain atas gunung kan mak muka. Bahasa Arab ni dia kena tahu nahwu dia tu. In huruf syarat. Jawab dia mana? Jawab tak ada. Jawab tak ada. Bila jawab tak ada, apa jawapan dia? Sendiri mau fikir. Satu. Yang kedua, jawab dia tu ada sebab kenapa dia biarkan kosong tu. Ni kena huraian daripada mufassirin lah. Sama juga macam Allah Ta'ala kata, "Lau kanat fihi ma la alihatun." La fasadata. Lau kanat fihi, kalau adalah Tuhan sayang pada Allah. Kalau adalah Tuhan sayang pada Allah di dunia ini dan di bumi dan di langit, sungguh binasalah langit dan bumi. Jawapan dia tak ada. Adakah ada Tuhan? Tuhan tak jawab. Tuhan biarkan kosong jawapan. Jawapan dia sendiri pergi. Ada ayat ada macam tu. Sebab tu inna azabi lasyadid bukan jawab syarat kepada in tadi tu. Boleh faham tak? Kalau contoh macam ni, kalau bahasa Malaysia senanglah. Kalau kau ni menunjukkan sifat yang baik, ya, kalau kau baik dengan aku, nescaya aku lagi baik dengan kau. Kalau kau buat tak baik dengan aku, siksaan aku pedih tau. Jawapan tak bagi. Jawapan tak bagi. Jawapan tak bagi lah. Jawapan tak bagi itu ihtimal. Ihtimal mana? Kemungkinan ini. Kemungkinan B, kemungkinan C. Itu kena tafsir lah. Tak boleh tafsir lah. Wallahu a'lam. Ya. Ya, ya. Okey, sikit kilas Yang pertama tadi Asma Husna dengan sifat 20 macam ni. Masuk lebih baik itu dari sudut pengajian. Pengajian dan huraian untuk fardu ain. Kalau kita terus pada Asmaul Husna tu, itu membicarakan asma-asma Tuhan. Dalam pembicaraan Asma Husna, dia tak menghalusi daripada sudut af'al, daripada sudut zat, daripada sudut mustahilnya. Harusnya tak adalah perbahasan tu tak ada kat situ. Adapun perbahasan dalam ilmu sifat 20 itu dia lengkap daripada daripada mula kita nak start sampai akhir natijah dia apa dia kita nak perlu faham. Peringkat fardu ain. Dah selesai itu baru kita masuk pada pembahasan asma. Baru cantik bahas tu. Kalau kita terus pada asma, kita tak pergi pada yang bawah ni, jadi macam ada loss sikit. Ada yang kita tak yang patut fardu ain kita tahu tu tak tahu. Lepas tu kadang-kadang tu yang sampai dia haramkan pula pengajian Asmaul Husna tu kan. Itu semua kenapa timbul benda-benda macam tu? Sebab yang asas tu tak ada, terus lompat situ boleh timbul kekeliruan. Mungkin yang mengajar tak masuk macam tu. Tapi sebab yang belajar tu dia syok lah. Belajar macam ni mubah orang. Belajar macam ni pula boleh macam ni pula. Kadang-kadang dia ada loss sikit kat situ sebab tak ada asas. Bawah ni tak ada. Itu pertama. Yang kedua tadi apa? Wahdaniyah dengan wahidun, ahadun. Dalam Quran dia tak sebut wahdaniyah. Quran kul huwallahu ahad. Jadi bila kita terjemah ahad itu satu. Terjemahan itu ahad satu lah ataupun esa. Kenapa dalam pengajian sifat 20 tak sebut sifat kedua Allah Ta'ala ahad? Sifat keenam ahad. Disebut sifat keenam wahdaniyah. Jadi kenapa ditambah-tambah?
Adakah itu penambahan atau macam mana? Supaya macam, kenapa tak sebut Tuhan bersifat awal, sebut kidam? Jadi kita ada faham sikit. Dalam sifat 20, ia adalah huraian terhadap ayat Quran itu sendiri. Ya. Kerana ayat Quran itu, ayat itu dia vast. Dia boleh makna, dia boleh banyak makna. Makna macam ni boleh, makna macam tu boleh, makna macam ni. Jadi bila sebut qul huwallahu ahad tu, apa ahad sebenarnya? Ahad ni apa yang Tuhan nak kita faham? Kita dah tahu dah. Ayat tak boleh tukar, tak boleh tukar qul huwallahu wahdaniyah, tak boleh. Qul huwallahu ahad lah. Tapi ahad ni makna dia apa? Ahad ni, esa ni macam mana yang kita nak faham ni? Kita kena faham dari wahdaniyah. Wahdaniyah ni kat mana pula? Balik pada bahasa lagi. Ditambah ya dengan ta tu, penambahan huruf itu, kalau daripada sudut bahasa, lil mubalaghah, bersangatan esa. Bukan takat esa, bersangatan esa, makna unik, tak ada duanya. Nak bagi faham sampai tahap itu. Sebab tu ada setengah tok guru yang mengajar, dia nak bagi faham sangat, dia kata esa ni senang nak faham tunggal. Tunggal makna dia tu anak tunggal, mana tak ada lagi dah. Lain tak ada langsung. So, punya tak nak orang salah faham makna sebenar tu. Dia bila wahdaniyah, dia pergi wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada zat. Keesaan itu solid, bukan hanya pada zat, sifat, termasuk perbuatan dia sendiri. Itu tambah lagi lah perayaan ni. Sama bandingan dia, kenapa tak sebut dalam Quran? Tuan-tuan pernah jumpa ke nama kidam? Tuhan ni sifat dia kidam. Kudrat kita jumpa, iradah, muridan kita jumpa, kita boleh ekstrak daripada Quran itu. Tapi kidam, kalimat yang ada pun dalam surah Yasin. Urjunil qadim. Urjunil qadim. Seperti bentuk pisang yang awal bulan tu. Tapi zat Allah tu dalam hadis ada, tapi Quran tu sendiri tak ada yang ada awal. Wahwal awal wal akhir. Nah, kenapa dalam pengajian sifat 20 tak disebut awal? Disebut kidam. Kerana nak menjelaskan awal tu sendiri. Kerana awal ada dua macam. Awal ada mula, awal tak ada mula. Untuk senang faham, awal tak ada mula ni ada satu istilah yang senang kita faham. Apa dia? Kidam. Bahasa Melayu, sedia kala. Nampak? Tapi kalau kita sebut Tuhan bersifat awal. Ya, aku tadi pun datang awal juga. Pukul 6 aku dah datang dah. Ustaz lambat. Aku pukul 6 sampai dah. Awal aku sampai. Awal yang ada mula. Awal Allah Ta'ala, awal tak ada mula. Ringkas, kidam. This is how pengajian sifat 20 tu kajian yang halus untuk memudahkan orang mula nak belajar, nak faham Quran tu. Kalau tidak, we use words to interact. Kita gunakan perkataan untuk berinteraksi dengan manusia. Dan manusia ni perlu perkataan yang jelas, senang nak faham, bila diajar terus tepat. Jadi tak ada ini, tauhid kena macam tu. Kalau tidak nanti dia jadi ada kekeliruan. Tak payah jauh dah. Kalimat Allah tu sendiri dah. Bila kita bebaskan semua boleh pakai, boleh terbit kekeliruan dah. Padahal Allah tu kita dah faham dah. Yang tak faham, boleh salah faham. Kenapa? Allah tu belum cerita awal, belum cerita lain lagi. Lepas tu ulama tauhid, they make in such a way you can teach this tauhid another 1000 years, insya-Allah tak lari daripada pengertian sebenar yang Quran nak kita faham. That's how it was invented. Ijtihad ulama. Tak lari pun daripada Quran tu, bukan nak tukar Quran, tak. Nak bagi faham ayat Quran tu. So hikam ni. Hikam ni bukan Quran ni. Perkataan ulama menghuraikan ayat Quran yang berkaitan dengan tasawuf. So that you can go easily understand apa maksud Allah tu. Macam tu. Kalau tidak, tak perlu pada ulama. Kalau tidak, tak adalah ayat fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Kau tanyalah ahli zikri, ulama, kalau kau tak tahu. Tak adalah macam tu. Mendalam tu kena ada panduan ulama. Wallahu a'lam. Kita minta dia macam ni. Apa hikmah dia? Kita minta dua, dia tetap bagi satu.
Apa hikmah dia tu? Saya ulang lagi tu. Apa hikmah dia? Kita minta dua, dia tetap bagi satu. Satu dah pening, dua lagi pening. Itu yang kadang-kadang tu. Tu yang Ustaz kata la isyakatum la azidanakum. Saya tak nak kupas ni bila dah tanya saja. Dia ada satu yang kita syukur tapi tak tambah-tambah. Tak cukup syukur. Sebab Allah tahu. Jadi Allah Ta'ala kata, kita minta satu, Tuhan bagi 10. 10 tu Tuhan tak pernah bagi tahu 10 macam mana. Tuhan tak pernah cakap pun. Ud'uni astajib lakum. Kau minta saya aku perkenan. Tapi Allah tak pernah sebut dalam Quran, kau minta nasihat aku akan perkenankan seperti mana kau minta. Tak ada ayat tu. Allah hanya jawab very vast, very general. Ud'uni, minta pada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Ada sambungan itu. Aku akan perkenankan mengikut macam mana aku nak. Anak kita minta kita, ayah, kalau saya lulus SPM ayah nak bagi apa? InsyaAllah ayah akan bagi kau kenderaan. Kenapa ayah? Kereta InsyaAllah kereta. InsyaAllah. Kita tengok panggil dia, tengok belum dapat lesen kereta, dia dah sebab kereta kita dah accident sana sini. Sampai dapat skor 6A. Mana janji ayah? Tu kat luar tu, keluar tengok basikal. Ni apa ni? Kata nak bagi kereta. Setelah ayah tengok panggil kau ni belum sedia pakai kereta, kau pakai basikal. Bagi tak? Bagi juga. Itu janji. Yalah ayah janji nak bagi, tapi bagi ikut cara ayah lah. Ikut macam mana yang bagi. Adakah kita tak bagi? Bagi juga. Bagi ikut yang mana yang lebih bagus untuk dia ketika itu. Kadang Allah Ta'ala bagi, tapi dia bagi tengok. Dia bagi 10 juga, 10 apa? Minta 2, bagi 1. Bagi 1. 1 pun tak boleh, 2 pula. Sebaik 1. Kalau tidak dah kepala ke atas, kaki bawah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda rabbil alamin, hamda sultan bin amin qulubana wasta'min asrarana wasyghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu alaihi wasallam, hamda rabbil alamin.